InsyaAllah malam ni kita sambung pembacaan kitab Bahrul Madhi juzuk ke-18 berkenaan dengan juzuk yang ke-17 berkenaan dengan sifat neraka. Juzuk ke-18, maaf ya, juzuk 18 sifat neraka. Baik, hari itu kita baca hadis nombor 58 daripada kitab Bahrul Madhi ini, muka surat 91. Cumanya kita tak sempat masuk pada huraian. Jadi hari ini kita akan lihat huraian kepada hadis nombor 58. Saya baca sebentar lalu, hadis ini pun tak panjang mana. Kemudian kita lihat huraian dia. Baik. An Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna qatratan min az-zaqum qutirat fi ad-dari dunya la afsadat ala ahli ad-dunya ma'aishahum fa kaifa biman yakunu ta'ama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih. Daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW membaca satu ayat, yakni daripada ayat Al-Quran. Ayat itu seperti mana saya baca tadi, surah Al-Imran ayat 102, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksud dia, Rasulullah berkata, maksud dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutun, janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kamu ni orang-orang Islam. Jadi ayat ini seperti mana yang saya sebut pada kuliah yang lepas, Rasulullah baca ayat ini. Rasulullah baca suratul Imran ayat 102. Ayat ni gesaan supaya kita ni bertakwa bersungguh-sungguh. Cari jalanlah untuk bertakwa. Belajarlah sifat takwa. Belajarlah cara-cara bagaimana untuk jadi orang yang bertakwa. Kemudian bila kita nak bertakwa ni, kata ayat ni, kena sungguh-sungguh, kena betul-betul. Bukan takwanya main-main, bukan takwa sebagai masak. Kemudian ujung tu Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan, wala tamutunna, janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kamu ni betul-betul orang Islam. Janganlah kamu mati dalam keadaan kamu ni orang munafik, orang yang melakukan maksiat, apatah lagi orang-orang kafir. Jangan sekali-kali. Kenapa Rasulullah baca ayat ni yang mempunyai peringatan yang sebegitu? Rupa-rupanya ada benda yang Rasulullah sebut, iaitulah berkenaan dengan buah zakum. Berkenaan dengan buah zakum, Rasulullah kata, lau anna qatratan minaz zakum, kalaulah satu titik daripada zakum, maknanya zakum pun ada air juga lah macam buah-buahan. Kata Rasulullah, kalaulah satu titik daripada buah zakum, qutirat fid dari dunia, menitik dia dalam negeri dunia, setitik aja. Kata Rasulullah, la afsadat ala ahli dunia, nescaya binasa ahli dunia ma'aishahum, dan kehidupan mereka. Ahli dunia binasa, kehidupan mereka, ternakan mereka, apa sahaja yang ada di sekeliling mereka binasa. Satu titik. Kemudian Nabi kata, fa kaifa, maka bagaimana, biman yakunu ta'ama, bagaimanalah kalaulah begitunya sifat buah zakum yang setitik jatuh atas dunia, binasa semua ahli dunia dan kehidupan mereka. Fa kaifa, bagaimana, bima yakunu ta'ama, kalau perkara ini, buah ini menjadi makanan orang dalam neraka. Itu sebabnya, oleh kerana buah zakum ni begitu sekali teruk, maka Nabi pesan dengan membaca ittaqullah haqqa tuqatih, takutlah kamu, takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Sebab kalau kamu tidak takwa, yang menunggu kamu buah zakum.
Sebab tu Nabi pesan lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu orang Islam. Sebab nak mati dan keadaan beriman ni ialah suatu perkara yang kena usaha. Dia tidak mari dengan begitu, tuan-tuan. Dia tidak mari dengan begitu, dia kena usaha, dia kena ikhtiar. Seperti mana kita sibuk ikhtiar nak dapatkan rezeki atas muka dunia ni, takwa pun begitu juga sebenarnya. Orang nak dapatkan harta benda atas dunia, bermula daripada awal lagi, seawal sekolah rendah dapat UPSR, masuk sekolah menengah dengan SPM, masuk universiti dapat diploma, dapat ijazah. Untuk apa tu? Untuk cari rezeki. Mana daripada awal lagi kita asuh anak kita, kita set minda anak kita, kamu bila besar nanti kalau kamu tak ada kerja, kamu susah. Jadi daripada kecil lagi kita ikhtiar. Begitu juga sebenarnya kalau takwa ni, kita kena ikhtiar daripada kecil. Jadi Nabi pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali orang Islam, sebab yang menantinya buah zakum. Baik, sekarang kita lihat beberapa penjelasan tentang buah zakum. Penjelasan yang saya guna ini ialah petikan-petikan daripada ayat-ayat Al-Quran sendiri. Jadi kita baca. Kenapa penting sangat? Penting, tuan-tuan. Penting sangat. Kalaulah kita tidak boleh merasai buah zakum, tak boleh bayangkan buah zakum, sebab itulah ramai orang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita nak tengok sebagai tambahan kepada hadis tadi, ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang buah zakum. Ayat yang pertama, saya petik surah Al-Isra, ayat ke-60. Surah Al-Isra ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Allah kata, dan pohon yang terkutuk dalam Al-Quran. Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Allah kata, wasyajaratul mal'unata fil Quran. Allah cerita tentang satu pohon yang terkutuk, al-mal'unata, yang terkutuk fil Quran, dalam Quran. Yang ni cerita ni tentang pokok buah zakum lah. Kemudian Allah kata, wa nukhawwifuhum, dan kami takutkan mereka tentang buah zakum tadi. Wa ma yaziduhum illa tughyanan kabira. Tetapi yang demikian itu tidak menambah mereka kecuali durhaka yang besar. Baik, ayat ni dia menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang buah zakum dalam Al-Quran, menyebut tentang pokok zakum dalam Al-Quran, pokok yang memang terkutuk. Allah sebut terkutuk dalam Quran. Tujuan dia untuk menakutkan mereka tentang pelanggaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Allah kata, wa nukhawwifuhum, dan kami takutkan mereka tentang apa? Tentang buah zakum tadi lah. Tapi masalah dia, Allah kata, fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Tetapi tidak menambah mereka kecuali durhaka yang besar. Jadi ramai orang, walaupun Allah cerita buah zakum ni teruk, dia tidak memberi apa-apa kesan, bahkan dia lagi liar jiwa dia, hati dia lagi keras. Baik, cuba kita lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Ibnu Katsir kata, bila Allah kata wasyajaratal mal'unata fil Quran, dan pokok yang terkutuk dalam Quran, kata Ibnu Katsir, ni pokok zakum lah, satu. Kemudian Ibnu Katsir kata lagi, wa nukhawwifuhum, dan kami takutkan mereka. Maksudnya bagi amaran. Cerita buah zakum ni Allah bagi amaran. Amaran kepada siapa? Yakni orang-orang kafir. Amaran kepada orang-orang kafir. Amaran macam mana? Tentang
ancaman azab seksa yang pedih daripada buah zakum. Ini baru cerita buah zakum. Tapi Allah sebut fama yaziduhum illa tughyanan kabira, tapi tidak menambah mereka kecuali durhaka yang besar. Kata Ibnu Katsir, maksudnya walaupun Allah duk cerita melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buah zakum ni teruk, setitik jatuh atas dunia, hancur lebur semua sekali, tetapi tidak ada apa-apa kesan, bahkan keingkaran mereka bertambah-tambah. Jadi ada yang macam tu. Kenapa saya ambil baca benda ni? Sebab ini satu amaran pada kita yang atas surga ni, yang memang berhasrat nak jadi orang baik-baik. Jangan diikut perangai orang yang macam ni. Allah dah bagi amaran, kita langgar semacam aja. Baik. Sebenarnya ayat ni ada kaitan dengan seorang musuh Allah yang bernama Abu Jahal. Baik, kita baca sikit. Yang ni diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya baca ya. Berkata Ibnu Abbas dan beberapa ulama lain, kafir Quraisy mendustakan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syurga dan neraka dan buah zakum. Itu cerita dia. Dalam masa Rasulullah nak dakwah mereka kepada Islam, Rasulullah cerita pasal buah zakum, Rasulullah cerita pasal syurga, Rasulullah cerita pasal neraka. Tapi mereka buat main-main. Okey, huraian bersambung. Bahkan Abu Jahal mempersandakan dengan berkata, berikanlah kamu kurma dan zubdah. Yang ini susu, kepala susu. Kemudian dia makan sambil berkata, makanlah zakum ini. Kita tidak mengetahui zakum selain daripada yang ini. Dia buat main-main, dia buat ejek-ejekkan. Dia minta ambil buah zakum, dia minta ambil susu, dia campur, dia makan. Kemudian dia boleh kata, berikanlah kamu kurma dan dia kata apa? Makanlah zakum ini. Padahal dia makan kurma. Dia mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, makanlah zakum ini. Kita tidak mengetahui zakum yang lain selain daripada ini. Maknanya Rasulullah kata tu bohong. Buah zakum ni tak ada. Umpamanya begitulah. Jadi kata Ibnu Katsir, sebenarnya ayat ni salah satu ceritanya nak menceritakan tentang perangai Abu Jahal. Jadi apa kesan dia? Apa tujuan cerita pasal cerita Abu Jahal yang seolah memperolok-olokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia makan buah tamar tapi buah zakum dia duk makan dengan susu. Maka sedap lah benda tu. Nak ceritanya jangan sampai kita ikut perangai Abu Jahal. Maknanya perangai macam mana Abu Jahal? Abu Jahal ni cerita syurga ke, cerita neraka ke, dia main-main aja. Dia buat main-main. Satu. Ayat seterusnya tentang buah zakum. Yang ni saya petik surah As-Saffat ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim." Kata Allah, "Innaha, sesungguhnya syajaratun, pokok, ia adalah pokok, takhruju, keluar, fi aslil jahim, keluar daripada dasar neraka." Maknanya Rasulullah Allah start nak cerita tentang buah zakum. Zakum ni kata Allah Subhanahu wa taala sendiri, dia keluar daripada dasar neraka jahim. Maknanya akar dia tu menjunam masuk ke dasar neraka, dan benih dia asal daripada neraka, dan segala benda baja dia semua daripada neraka. Maknanya tak ada benda daripada zakum ini kecuali azab. Tak ada benda, tuan-tuan. Maknanya benih dia daripada neraka, baja dia daripada neraka, akar dia menjunam masuk neraka, semua benda daripada dia tu hakikatnya neraka, api. Jadi inilah yang Allah gambarkan kepada orang-orang yang menolak, yang mempermain-main dalam ayat pertama tadi. Dia boleh main-main dekat dunia. Sekarang jumpalah dalam kubur kan. Abu Jahal, Abu Lahab semua. Seterusnya,
Saya petik juga ayat surah yang sama, As-Saffat ayat 65. Dalam ayat ini Allah cerita lagi. Lepas Allah cerita buah zakum ni akar dia tu menjunam dalam neraka dan dia ni keluar daripada dasar neraka. Kemudian ayat 65 ni Allah sambung lagi. Tanu'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Dalam ayat ini Allah kata tanu'uha ni mayang. Kalau tuan-tuan tengok kamus bahasa Arab, kata dasar dia tanu'u ni mayang. Tanu'uha, mayangnya, adanya mayang ni menceritakan tentang buah dia tu lah. Ka'annahu, seperti seakan-akan ru'usu, kepala-kepala syayatin. Mana bentuk dia tu mudah sangat. Tadi dalam ayat 64 Allah cerita zakum ni dasar dia tu menjunam dalam neraka. Kemudian ayat 65 ni mula cerita bentuk dia. Dia kata talu'ha mayang. Maknanya nombor satu, mayang ni kalau kita nak faham, mayang kelapa kan. Mayang kelapa maknanya wuduhnya. Saya teringat kalau mayang kelapa ni zaman kita dulu-dulu kan, ada satu cerita predator tak? Rasa kepala dia rambut-rambut macam mayang tu kan. Boleh jadi dia nak menggambarkan syaitan kalau cerita tu. Tak? Ingat tak cerita predator dulu, apa ni, anak Schwarzenegger dulu minat sangat kan, anak Schwarzenegger kan. Ayat ni cerita mayang dia tu, maknanya bentuk buah tu ada mayang, macam kita faham mayang tu lah, mayang kelapa dan sebagainya. Kemudian akan kata Allah lagi, ka'annahu, dia seperti seakan-akan ru'usun, kepala asyayatin, kepala syaitan. Allahu Rabbi. Jadi satu sudut ayat ni menceritakan gambaran tentang rupa syaitan, wuduh lah kan. Kemudian adalah huraian dalam bab lain lagi, syaitan ni memang buruk muka dia. Iblis ni memang teruk. Lepas daripada dia, Allah jatuhkan hukum kafir ke dia tu, muka dia berubah teruk, dengan tanduknya, dengan muka teruk serba. Ada kepala dia ada mayang macam ni. Allahu Rabbi. Jadi maknanya teruknya gambaran makanan. Buah yang paling teruk, rupa yang paling teruk dihidangkan kepada ahli neraka. Baik, nanti kita akan baca ayat lain. Apakah teruk saja? Tidak. Nanti kita akan baca ayat-ayat lain. Kalau tuan-tuan ingat, satu, buah zakum ni teruk lah, tapi dia punya sifat-sifat tu, segala benda makanan atau minuman yang teruk-teruk ni pun ada pada zakum ni. Kan dulu kita baca tentang hadis tentang Al-Muhli. Kalau tuan-tuan ingat, Al-Muhli ni hampas minyak. Nabi cerita ada satu minuman nama dia Al-Muhli. Al-Muhli ni hampas minyak. Hampas minyak macam minyak tar. Kalau dihampirkan muka orang tu, luluh habis muka dia, gugur habis semua sekali. Jadi sifat tu Al-Muhli tu satu. Sifat Al-Muhli ni ada pada zakum. Ada pada zakum. Nanti kita baca lepas ni. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya yang menceritakan buah zakum, iaitu surah Al-Waqi'ah ayat ke-52. Lakiluna min syajaratin min zakum. Lakiluna, mereka benar-benar makan. Mereka betul-betul makan. Ayat ni kata orang dalam neraka ni benar-benar makan. Walaupun dia tu teruk, walaupun satu titik jatuh atas dunia hancur lebur semua sekali, dia tetap makan. Min syajaratin zakum, daripada pokok zakum. Baik, huraian dia sikit. Pokok yang tempat tumbuhnya di neraka, yang buahnya menjadi makanan penghuni neraka. Ia bukan tempat berteduh atau menikmati kelazatan buah. Jadi ayat ni cerita orang dalam neraka benar-benar makan.
buah zakum betul-betul makan, bukan setakat cium-cium, hidu-hidu, tak, dia betul-betul makan. Dan benda ni daripada ambil pada buah zakum. Baik, sedikit huraian sifat pokok atas dunia ni. Kalau kita lah yang kita nampak, biasanya ada di taman, ada di hutan, dan orang suka pergi dekat pokok untuk berteduh. Kalau misal kata pokok buah-buahan, orang suka pergi dekat di samping berteduh makan buah-buahan. Tapi pokok zakum ni tak ada tempat untuk berteduh. Satu, sebab pokok tu sendiri azab, pergi dekat dia jadi azab. Kemudian kalau pokok buah-buahan atas dunia ni, kita pergi dekat ambil buah, kita makan, kita rasa lazat, tapi dia tidak lazat. Itu maksud dia. Penghuni neraka akan sentiasa lapar, dan mereka sentiasa tergesa-gesa ke dasar neraka untuk makan apa saja mereka temui. Memanglah dalam neraka ni bila masuk saja, lapar dahaga tu jadi maksimum. Teramat lapar, teramat dahaga, tak tahu nak sebut macam mana. Tak tahu nak sebut. Jadi bila lapar, semua orang tergesa-gesa cari bahan makanan, maka mereka pergilah merata tempat cari makanan. Bila sampai ke dasar neraka, mereka akan dipaksa makan buah dari pokok zakum yang pahit rasanya dan busuk baunya sebagai tahi minyak kotor, serta buah tersebut juga akan membakar wajah beserta organ dalam tubuh mereka. Begitu keadaan dia. Jadi maknanya seperti mana atas dunia, orang kalau tak makan lama dia lapar. Jadi dalam neraka pun dia lapar. Bila lapar dia nak cari makanan. Bila makan makanan tu jugalah azab. Bahkan kena paksa makan. Kena paksa makan. Kenapa pula kena paksa? Di satu sudut lapar sangat-sangat. Kedua takut nak makan. Nampak dah ni, kepala buah tu macam kepala setan. Takut nak makan. Dah tahu pula cerita siapa-siapa makan memang teruk menjerit lah orang tu. Macam makan racun. Walau bagaimanapun kena paksa makan. Allahu Rabbi. Baik, kita baca satu lagi ayat. Ayat ni surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 46. Cerita buah zakum juga. Maknanya tuan-tuan, cerita buah zakum ni banyak dalam Quran. Banyak sangat. Jadi saya petik-petik ni supaya kita dapat memahami lebih daripada hadis yang kita baca tadi. Hadis yang kita baca tu sebut satu aja, setitik daripada air buah zakum jatuh atas dunia, hancur semua sekali. Dan hadis tu kuat, hadis hasan sahih. Dan ni pula kita tambah pula dengan ayat-ayat Quran yang memang penjelasan yang bersifat mutawatir. Baik, kita baca pula surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 46. Okey, dalam ayat 43 Allah kata, inna syajarataz zakum, sesungguhnya pokok zakum, ta'amul athim, buahnya menjadi makanan bagi orang-orang yang berdosa dalam neraka. Kal muhli yaghli fil butun, dia seperti al-muhli. Nampak? Tadi kan saya sebut buah apa ni? Buah zakum ni sebarang sifat-sifat perkara lain, seksa-seksa yang lain ada di dia. Kan dulu kita baca al-muhli, ni pun sebut. Dia kata kal muhli, seperti al-muhli yaghli fil butun, seperti al-muhli yang kita faham dulu. Al-muhli ni seperti hampas minyak, tembaga, hampas minyak pun ya, tembaga cahaya terbakar pun ya. Lepas tu dia kata lagi yaghli ni mendidih fil butun, dalam perut. Maknanya zakum ini satunya dia seperti al-muhli juga. Bila masuk perut dia mendidih dalam perut. Ayat ni bersambung. Kaghalhil hamim, seperti mendidihnya air. Dia kata al-hamim. Sebelum ni kan kita dah baca tentang hadis al-hamim kan. Al-hamim, saya ingatkan balik hadis yang kita baca dulu. Rasulullah cerita pasal al-hamim dalam neraka. Air al-hamim ni air panas. Air panas yang dijiruh atas kepala.
Bila jiru atas kepala tembus tengkorak dia tu, tembus tengkorak, dia melalui organ-organ dalaman, tembus ke tapak kaki. Bila sampai ke perut, hancur luluh semua barang-barang perut, keluar ke tapak kaki. Itu hamim. Jadi kalau kita baca sekali lagi surah Ad-Dukhan 43 hingga 46 ni, mula-mula dia kata inna syajarataz zakum, sesungguhnya pokok zakum itu ta'amul athim, buah dia ni menjadi makanan orang-orang yang berdosa. Masuk neraka dia rasa benda ni, masuk neraka dia rasa benda ni. Kemudian dalam ayat yang ke-45 Allah sebut nak menggambarkan buah zakum ni bukan setakat, kalau macam hadis yang kita baca tu, setitik jatuh atas dunia hancur. Bukan setakat tu. Bukan setakat kepala setan saja nampak uduh begitu. Tapi dalam ayat ni kata lepas dia kata ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun. Seperti al-muhli. Dia tu sendiri, buah tu seperti al-muhli, macam hampas minyak, hampas macam tembaga cair mendidih. Yaghli ni yang mendidih fil butun, dalam perut. Masuk dia jadi begitu. Allahu Rabbi. Kemudian ditambah pula dengan penjelasan dalam ayat yang ke-46 tu, kaghaliyil hamim, seperti mendidihnya air panas, al-hamim. Jadi maknanya semua sifat-sifat teruk tu ada pada buah zakum. Berat tak berat? Tu sebab kalau kita balik baca hadis yang kita baca tadi, Nabi kata apa? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Dia takwa ni penting sangat tuan-tuan. Hanya orang bertakwa saja dia akan jadi baik. Bila dia bertakwa, dia takkan buat jahat. Bahkan dengan takwa tu dia jadi motivasi ataupun suatu daya tujah yang kuat untuk buat benda-benda baik. Itu takwa. Orang tak ada takwa, itu yang jadi macam-macam tu tuan-tuan. Rasuah pun dia belasah, menzalimi orang lain, ambil tanah orang lain, tak bagi nafkah pada suami, pada isteri dan anak-anak. Banyak perangai. Jadi kenapa kena takwa sungguh-sungguh? Sebab buah zakum teruk sangat. Saya baca penjelasan dia sikit. Dahsyatnya zakum, belum pun sempat disentuh, bibir penghuni neraka akan terbakar hingga menampakkan gigi-gigi mereka. Allah Rabbi. Maknanya sama sifat macam al-muhli dengan al-hamim lah, buah zakum tu sendiri. Saya baca balik. Dahsyatnya zakum, belum sempat disentuh, bibir penghuni neraka akan terbakar hingga menampakkan gigi mereka. Allahu Rabbi. Berat. Sebelum buah itu sampai ke perut, buah itu akan membakar dan mengeluarkan segala isi perut. Sama sifat macam kita baca dulu, al-muhli dan al-hamim. Baik, untuk perkuatkan lagi cerita tadi, kita baca lagi satu surah As-Saffat ayat ke-66. As-Saffat ayat 66, Allah Subhanahu wa taala sebut, fa innahum lakiluna minha famaliuna minhal butun. Allah kata fa innahum, maka sesungguhnya mereka lakiluna minha, benar-benar makan sebahagian darinya. Mana buah zakum lah, buah zakum yang teruk tadi. Famaliuna minhal butun, dan mereka memenuhi darinya, yakni perut-perut mereka. Allah Rabbi. Maknanya walaupun teruk buah zakum, dengan paksaan pegawai-pegawai, malaikat-malaikat yang jadi pegawai dalam neraka tu makan semua, bahkan penuh perut masing-masing. Baik, ulasan pada ayat tadi, penghuni neraka tetap memakannya dengan lahap sehingga perut mereka mengelembung, tetapi tidak juga berasa kenyang. Tidak ada makanan lain yang boleh dijadikan sebagai pengganti. Tak ada benda lain. Tak ada pilihan tuan-tuan. Tak ada pilihan lain.
Kalau kita ni banyaklah kita sakit atas dunia ni kan. Sakit, demam panas, tak boleh makan nasi, boleh makan bubur. Tak boleh makan bubur, boleh makan buah. Ni saja makanan dia ada. Lapar tak lapar, sakit tak sakit, itulah dia bendanya. Kemudian ada satu lagi ayat ni yang terakhir. Yang terakhir yang menceritakan bagaimana keadaan orang yang makan buah zakum. Yang ni disebut dalam surah Al-Muzammil ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala sebut wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban aliman. Wa ta'aman, dan makanan dza ghussatin, dan makanan dza ghussatin. Ghussah ni maksudnya dia lekat. Benda yang lekat, benda yang tercangkuk, macam lekat tulang, macam tercangkuk duri dekat tekak. Jadi ayat ni Allah nak ceritakan wa ta'ama, dan makanan dza ghussatin yang melekat, yang tersangkut di kerongkong, wa azaban alima, dengan azab yang pedih. Maknanya bila makan tu, setiap proses makanan tu azab. Satu daripadanya masuk saja mulut, tersangkut pada macam lekat tulang. Lekat tulang menjerit dah tuan-tuan. Bukan sakit sebab tercucuk. Buah tu sendiri macam bisa. Buah tu bisa. Kan ayat hadis yang mula-mula kita baca tadi, setitik jatuh atas dunia, habis satu dunia. Dengan Amerika, dengan Afrika, dengan Jepun, dengan Asia, dengan Rusia, hancur lebur semua sekali. Benda ni masuk dalam tekak. Bukan setakat sakit tercucuk saja, bisanya. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Ulasan dia, mereka akan menelan duri yang akan mengoyakkan kerongkong ketika buah itu ditelan. Maknanya dalam proses nak masuk tu, koyak, hancur. Tak reti nak gambar dah. Memadai kita baca ayat Quran ni secara terus pun kita boleh faham dah. Teruknya orang yang makan buah zakum. Jadi jangan kita duk rasa ni cerita dongeng, jangan. Yang saya baca tadi tu semua ayat Quran belaka tu. Semua ayat Quran, dan taraf dia mutawatir. Al-Quran ni tuan-tuan, satu huruf tak beriman dengan dia, tercabut iman. Jangankan satu ayat, satu huruf daripada Al-Quran tak beriman dengannya, tercabut iman kita. Boleh terbatal dua kalimah syahadah. Jadi apa yang dicerita ni, cerita yang paling benar. Cerita yang paling benar tuan-tuan. Tak ada lah cerita yang paling benar melainkan Al-Quran Al-Karim yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Cerita benar. Jadi inilah cerita-cerita yang disampaikan kepada Abu Jahal dalam ayat yang pertama tadi, yang dia duduk ejek-ejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi macam tu. Sekarang kita dah faham macam mana keadaannya buah zakum. Jadi kalau kita tak nak fikir benda lain, fikir buah zakum saja pun memadai dah untuk kita jadi baik. Bolehlah balik nanti cerita pada anak kita, cerita pada isteri kita. Kalau suami tak mari buat isteri balik, cerita pada suami, berat sangat buah zakum. Jadi kita ada sebab yang munasabah untuk ikhtiar, cari ilmu, jadi orang baik, berhenti jadi orang zalim. Jangan duk mengumpat orang, jangan duk menaik benda yang mengarut dalam Facebook. Nak tarik benda baik-baik, nak tulis benda baik-baik. Bila kita mengumpat dalam Facebook ni, berapa peringkat jadi mengumpat, bila pula nak minta maaf dengan dia. Sedangkan dosa dengan manusia ni takkan diampun selagi Tuhan dia tu tak maaf pada kita. Tu berat. Jadi jalan keluar, jangan mengumpat, jangan fitnah orang. Baik, kita masuk pada ayat hadis seterusnya. Pukul berapa Isyak?
Lagi 2 minit dah. Hadis, okey, hadis terus ni panjang tuan-tuan. Kalau saya baca saja pun setengah jam, panjang ni. 1-2 muka. Jadi saya rasa yang panjang ni kita sambung kuliah akan datang lah ya. Kalau baca ni, baca saja dengan terjemuh setengah jam, belum huraian lagi. Dia panjang ni. Hadis yang ke-59 ni ya. Panjang ni. Jadi saya rasa memadailah setakat ni kot. Ada seminit 2 lagi kan. Kita berhenti setakat ni. Ada soalan ke? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya rasa kita akhiri kuliah kita pada hari ni. Ada 1-2 minit lagi nak masuk isyak. Kalau nak baca hadis tu pun rasa jadi panjang benar ya. Kalau hadis tu pendek saya boleh baca, panjang sangat ni ya. Jadi kita sambung pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.